ASB kelihatan syubhah. Sebab ada kata halal, ada kata syubhah. Yang paling otoriti kata haram. Justru kalau tanya saya nak maklumkan ASB, kalau ada wakil dekat sini minta maaf, saya beritahu dari sudut akademik, daripada wang terkumpul ASB yang semuanya orang Bumi Putra Melayu punya duit, 25, 23, 24% lebih kurang, katalah RM10, RM2.50 digunakan untuk letak di dalam Maybank Group. Sebahagian lagi, beberapa RM1 lagi diletakkan British American Tobacco. Rokok hukumnya haram, ya. Gabung-gabung menyebabkan peratusan yang haram itu tidak layak untuk menjadikan saham amanah saham Bumi Putra sebagai patuh syariah, kata Suruhanjaya Security. Tapi kita tak kata macam tu. Di Suruhanjaya Security kita tak kata yang tak masuk tu tidak patuh syariah. Cuma tidak termasuk mengikut garis panduan patuh syariah yang kita buat. Jadi saya nak ajak pada saudara penonton semua supaya besarkan suara TV itu, volume dia tu, supaya kita dengar betul-betul pagi ini, supaya kita mendapat penjelasan, dan siapa yang bersama kita hari ini, siapa yang menonton rancangan kita boleh beritahu kepada orang lain supaya perkara-perkara yang kadang-kadang kita keliru dapat diselesaikan insya-Allah dengan izin Allah. Saya nak pergi kepada Dr. Ashraf, kita nak pergi lebih kepada isu sebenar kita lah. Perkara yang kita sebut sebagai dojah ataupun ribut lah kita sebut, yang dibincang dalam blog, dalam Facebook dan sebagainya. Isu menyebut tentang ASB, ASN ni haram ni, faktornya kan antaranya adalah faktor bercampur. Jadi mungkin sebagai doktor yang ahli majlis fatwa kebangsaan, kemudian juga ahli majlis syariah di Suruhanjaya Security, juga di Bank Negara, mungkin datang daripada institusi yang berbeza, mungkin ada sesuatu yang Prof nak sebut pada pagi ini. Alhamdulillah saya diberi kesempatan, dan sebenarnya lebih tepat amanah lah untuk berada dalam banyak jawatan kuasa syariah. Antaranya di Majlis Muzakarah Fatwa sendiri, saya juga berada di Majlis Penasihat Syariah Bank Negara, dan juga Suruhanjaya Security sendiri. Jadi dalam kesempatan yang ada ini, walaupun tidak panjang, saya dapat melihat bahawa institusi ini mempunyai peranannya yang tersendiri, ya, yang berbeza mengikut amanah yang diberikan kepada mereka. Kalau di Suruhanjaya Security misalnya, maka mereka diberi amanah untuk mengawal selia pasaran modal. Ya, mereka diberi pasaran modal itu untuk melihat misalnya saham syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia, sama ada mereka patuh syariah. Maka dibuat garis panduan, ya, tertentu untuk diikuti. Misalnya kalaulah dan syarikat itu terlibat dalam perkara-perkara yang memang jelas tidak patuh syariah, macam arak dan sebagainya, maka diletak benchmarknya 5%, jangan lebih 5%. Kalau yang ada bercampur-campur, jangan lebih 20% dan sebagainya. Tapi ini adalah ijtihad juga. Ini pun ijtihad baru. Dulu tahun lepas kita ada banyak benchmark, bukan 2 saja. So benchmark pun ijtihadi. Ijtihadi. Sebab apa? Sebab kita berada dalam dunia yang agak kompleks sekarang ni, Ustaz. Corporation yang besar ni, kalau kita nak 100%, tak ada langsung elemen maknanya tidak patuh syariah, dan kita duduk dalam keadaan masyarakat yang berbilang agama, berbilang bangsa, yang mana dari segi agama pun mereka boleh membuat apa saja yang dari segi yang boleh dibuat dalam agama mereka. Jadi kalau kita nak strict sampai tak boleh langsung, saya rasa partisipasi orang Muslim dalam nak memegang equity dan sebagainya memang tidak akan tercapai. Sebab itu Suruhanjaya Security dia letak syarat-syarat tertentu untuk syarikat tersebut patuh syariah. Tapi itulah yang dibuat evaluasi setiap 6 bulan sekali, setahun sekali. Dan dikeluarkan garis panduan syarikat patuh syariah. Ini tidak bermaksud, yang saya nak tekankan, bahawa syarikat lain itu, kita tidak ada senarai satu lagi syarikat tidak patuh syariah. Kita ada senarai syarikat patuh syariah. Jadi begini, ya, ringkasnya lah. Suruhanjaya Security melihat dan membuat garis panduan secara mikro. Ya, secara mikro
kuantitatif, apa yang patut dibuat oleh syarikat-syarikat ni untuk mereka disenaraikan sebagai syarikat patuh syariah. Dan banyak syarikat ni Ustaz, beribu yang di-listed. Dan juga pengurus dana pun yang akan beli saham ni pun dia ikut ni jugalah. Jadi itu menyebabkan bila mereka ikut panduan ini, mereka termasuk dalam patuh syariah. Dan macam yang saya kata tadi, tidak ada senarai satu lagi yang kata tak patuh syariah. Memang dari segi kita baca secara literal, kalau masuk patuh syariah, maksudnya yang tak masuk tu tak patuh syariah. Itu mungkin satu bacaan. Tapi kita tak kata macam tu. Di Suruhanjaya Security kita tak kata yang tak masuk tu tidak patuh syariah. Cuma tidak termasuk mengikut garis panduan patuh syariah yang kita buat. Jadi ini memberi ruang sebenarnya kepada institusi lain seperti Muzakarah Fatwa untuk melihat sesuatu isu itu dari perspektif yang lain. Tadi kita lihat garis panduan itu dari segi mikro, dari segi kuantitatif, macam yang disebut oleh Tan Sri tadi, Majlis Fatwa melihat dari segi masalah, dari segi makro dan sebagainya. Dan jika ada pandangan ini, tidak bermaksud ia bercanggah sebab Suruhanjaya Security tak pernah ada senarai tidak patuh syariah. Itu yang saya nak tekankan. Jadi ada mungkin dua pandangan berbeza. Dan kita bagi kepercayaan bahawa dua-dua pandangan ini dibuat dalam perspektif berbeza dengan penuh tanggungjawab. Muzakarah Fatwa dah cerita panjang tadi. Betul. Macam mana diletakkan pandangan itu dengan penuh tanggungjawab. Mengikut ijtihad mereka. Jadi saya rasa kita tak perlu lagi rasa susah hati. Kita tanya diri kita sendiri, kita nak ikut yang mana. Mana seseorang tu bebas membuat pilihan masing-masing. Dan menjaga, itu yang saya nak sebut lagi, menjaga adab-adab berbeza pendapat. Kerana dalam Islam ni adab berbeza pendapat ni perlu diraikan. Kalau ada ijtihad tu ada dua, kita ikut yang mana sebagai orang awam, kerana kita tidak ada akses untuk nak menilai sendiri perkara-perkara yang kalau dicerita panjang tadi, kita mana boleh pergi nak tengok datanya, nak tengok progresnya, kan. Sebagai orang awam, bagi kepercayaan dan kita tengok yang mana yang kita rasa selesa, kita ikut dengan meraihkan adab berbeza pendapat. Maksudnya seorang ilmuwan tak boleh paksa pandangan dia. Sebab fuqaha dahulu pun sentiasa bila ada perkara-perkara yang perlukan ijtihad, dia kata ini pandanganku yang mungkin salah. Dan dia menghormati pandangan yang satu lagi yang dia ingat salah tu mungkin benar. Mungkin betul. Jadi itu adabnya. Yang ini yang kita perlu tekankan. Orang awam perlu ada belajar macam mana kita beradab di dalam kita berbeza pendapat. Itu pelaksanaan dasar ekonomi baru yang ditugaskan kepada PNB ini adalah merupakan siasah syariah. Jadi dalam keadaan ini kita nak laksanakan dasar ekonomi baru dari segi pendapatan, dari segi pekerjaan, dari segi equity. Maka saya rasa semua objektif ini adalah termasuk di bawah maqasid syariah. Saya nak ambil contoh Maybank. Okey. Jadi satu isu yang besar yang selalu dibangkitkan, yang mana orang rasa ragu, adalah hakikat ASB, ASN dan unit-unit amanah ini berlabur dalam Maybank. Maybank adalah bank konvensional. Sebab itu sahamnya adalah tidak patuh syariah. Baik, saya nak tanya, dalam hal kita nak rancang ekonomi umat Islam, kita masuk sektor perladangan, masuk sektor pembuatan, sektor transportation dan macam-macam. Kemudian ada kewangan. Adakah kita nak tinggalkan kewangan? Adakah dari segi maqasid syariah negara boleh kita tinggal satu sektor ini? Sektor kewangan adalah nadi kepada ekonomi negara. Di negara mana pun, kalau bank tak mau bagi pinjam, robohlah syarikat itu, robohlah ekonomi itu. Jadi sektor kewangan tak boleh ditinggalkan. Maka oleh sebab itu PNB telah ditugaskan untuk menjaga Maybank, untuk mengambil Maybank, kuasai Maybank equity-nya. Baik, saya nak sebut juga dalam hal perancangan ekonomi, ada 4-5 buah bank yang telah dirancang macam itu. Umpamanya Tabung Haji menguasai Bank Islam. LTAT menguasai Afin. Kemudian Khazanah
menguasai CIMB. Ada satu dua lagi yang menguasai RHB. Jadi bermakna 4-5 bank ini akan jadi bank Bumiputera. Jadi dalam hal ini saya rasa PNB dia ambil bank tu dan dia menguasai. Kemudian apabila dia masuk Maybank, dia telah membuat polisi Islamic First, Islamic Services First. Maknanya apa-apa yang Maybank nak buat, kalau boleh buat cara Islam, buat cara Islam dulu. Jadi Maybank telah menubuhkan anak syarikatnya, Islamic Maybank, dan anak syarikat ini telah menjadi bank Islam yang terbesar sekarang ini di rantau Asia Pasifik. Masya-Allah. Dari segi asetnya, dari segi hartanya, dari segi keuntungannya. Kemudian bukan itu saja. Di Indonesia, Maybank telah beli sebuah bank, BII. Sekarang ini 100% syariah. 100% syariah. 100% syariah. Jadi dan demikian juga macam syarikat takaful, syarikat insurans yang Maybank ada, telah ditubuhkan syarikat Ittiqa yang juga adalah syarikat insurans Islam yang terbesar di rantau ini. Kita setiap 6 bulan, 4 bulan, kita baru minggu lepas kita ada perbincangan dengan panel syariah, dengan PMB, dengan Security Commission. Apa progres yang dibuat dalam nak mencapai syariah itu? Saya dapati sangat berpuas hati. Di mana kalau dulu misalnya sebelum masa fatwa dibuat, hanya 60% saja pelaburan itu di dalam syariah. Sekarang ini sudah naik kepada 70%. Dan yang lain itu masih tidak patuh syariah, tetapi bukan dalam syarikat yang qat'inya haram. PMB ataupun Amanah Saham Nasional atau ASB tidak pernah melabur dan sama sekali tidak dipahamkan kepada kita, diyakinkan kepada kita terlibat dengan perkara-perkara yang besar. Judi, arak, pelacuran dan sebagainya, tidak. Dan kalau ada pun iaitu syarikat-syarikat yang masih tidak mendapat, bukan dia lagi tak patuh syariat, tak mendapat. Seperti airport. Pengurusan airport. Kita ada ASB ada melabur di situ. Dan seperti syarikat-syarikat yang masih tidak mendapat syariah. Saya bersetuju dengan pandangan Prof Ashraf tadi. Bahawa yang tidak dapat ini bukan berarti dia tidak syariah lagi. Yang dapat itu ialah syariah lah. Tapi yang tak dapat ini belum lagi. Sebab itu Security Commission tidak mengeluarkan ini syariah dan ini tak syariah. Tak ada. Dia tak mengeluarkan. Dengan sebab itu kepada orang ramai, pahamilah perkara ini selalu menyeluruh. Dan kita lihat, jangan mendengar pandangan-pandangan yang saya rasa dilihat dari satu perspektif saja. Anggaplah pandangan kita ini bertanggungjawab. Kita selalu melihat pandangan yang harus bertanggungjawab kepada masyarakat Islam. Bukan kepada individu, bukan kepada institusi, bukan kepada pihak tertentu. Tetapi